Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz NG. Okey, hari ini kita akan menyambungkan lagi pembelajaran kita bagi mata pelajaran sejarah tingkatan 2 pada bab 10 bahagian terakhir Sarawak dan Sabah. Okey, kita hari ini akan mempelajari mengenai keunikan yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Okey, sebelum tu apa khabar semua? Jadi cikgu harap kamu berada dalam keadaan yang baik dan sentiasa diberikan kekuatan untuk meneruskan sesi PDPR ini. Okey, sebelum tu cikgu harap kamu telah bersedia dengan buku teks kamu dan kamu boleh terus buka ke muka surat 186. Okey, kita teruskan lagi. Okey, baik. Kalau kamu tengok di hadapan kamu ni ada gambar beberapa masyarakat Bumi Putera lah yang terdapat. Ini gambar ni di Sarawak. Apa tujuan cikgu tunjuk gambar ni? Okey, gambar ni tujuannya adalah untuk mengaitkan dengan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu keunikan masyarakat Bumi Putera di Sarawak dan Sabah. Kalau kamu tengok dalam gambar ini, ada kaum Iban, ada kaum Melayu, ada kaum Bidayuh, ada kaum Melanau, ada orang Ulu. Okey, kita teruskan lagi. Okey, mula-mula kita akan tengok Sarawak dulu. Baik, yang pertama, masyarakat Bumi Putera Sarawak. Okey. Keunikan masyarakat Bumi Putera di Sarawak boleh dilihat dari segi kepelbagaian kaumnya. Ada Iban, ada Melayu, ada orang Ulu, ada Bidayuh, ada Melanau. Selain itu juga terdapat lagi kaum Bumi Putera yang lain seperti Bisayah, Bukitan, Dusun, Kedayan, Kajang, Kejaman, Lahanan, Lisum, Lugat, Sebop, Sekapan, Sipeng, Tagal, Tajung dan juga Ukit. Okey, jadi kepelbagaian ini disebabkan oleh sejarah budaya setiap kaum-kaum ni berbeza. Jadi ini salah satu benda yang menjadikan Sarawak ni unik. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama adalah Iban. Okey, kaum Iban. Kaum Iban ni berasal dari Sungai Kapuas. Ni kamu boleh tengok pada buku teks kamu pada muka 186. Ni gambar dia, kaum Iban. Okey, mereka ni mula berhijrah dan menetap di kawasan hulu Sungai Batang Lupa dan Sungai Rajang hingga ke Sungai Baram. Okey, itu kaum Iban. Yang kedua, Melayu. Okay. Kaum Melayu ni bermula dengan kemunculan kerajaan-kerajaan awal di Sarawak. Kebanyakannya mendiami atau menetap di kawasan pesisir pantai Sarawak. Okey, boleh kita teruskan lagi? Okey, seterusnya Bidayuh. Bidayuh ni, ni gambar dia. Kamu boleh tengok pada muka surat 187. Bidayuh berasal dari Sungkung, Kalimantan. Dan kemudian berhijrah ke selatan Sarawak. Okey, ni gambar dia. Okey, yang tengah ni Melanau. Melanau ni sejak dari dahulu kaum Melanau ni mendiami kawasan tengah Sarawak dan juga kawasan pesisir Sarawak. Okey, ni gambar orang Melanau. Okey, dan yang terakhir adalah orang Ulu. Orang Ulu ni terdiri daripada pelbagai kaum. Mereka ni mendiami kawasan pendalaman. Okey, ada kaum Kayan, ada Kenyah, ada Kelabit, ada Penan, ada Punan. Kaum Kayan dan Kenyah ni berasal dari Sungai Kayan. Sebab tu dia dipanggil kaum Kayan. Dan berhijrah ke kawasan hulu Sungai Rajang, Balui, Baram dan juga hulu Kemenah. Okey, kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, ni ada gambar peta. Peta ni menunjukkan taburan masyarakat Bumi Putera di Sarawak. Ni kamu boleh tengok lah ya. Ni petunjuk ni dia mewakili kaum yang menetap tersebut. Okey, kita teruskan lagi. Baik, seterusnya kita tengok di
Sabah pula. Tadi kita dah tengok di Sarawak, sekarang kita tengok di Sabah. Sama juga macam Sarawak. Dia ada pelbagai kaum dan pelbagai sejarah budaya setiap kaum yang menyebabkan masyarakat di Sabah ni mempunyai keunikan tradisinya tersendiri. Okey, kalau di Sabah ada Kadazan Dusun. Ini kamu boleh tengok dekat dalam konteks kamu pada muka surat 188 dan juga 189. Jadi ada dusun, ada murut, lagi ada bajau ataupun sama, ada suluk dan juga ada orang sungai. Okey, terdapat juga beberapa kaum lain seperti Balabak, Molbok, Binadan, Bisaya, Bulungan, Idahan, Kadayan, Berunai, Iranum, Cacos, Lundayeh, Rungus, Tagas dan juga Tatana. Itu kamu boleh tengok dalam buku kamu. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama Kadazan Dusun. Kadazan Dusun ni ni gambar dia ni. Okey. Mendiami kawasan Penampang. Dia ada di kawasan Penampang, Papar, Tuaran, Tambunan dan juga Ranau. Kalau ikut cerita sejarah, dusun ni diberi oleh orang Brunei. Perkataan dusun tu diberi daripada orang Brunei yang bermaksud petani pendalaman. Tu pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Jadi kamu kena tahulah nama-nama masyarakat Bumiputera, apa dia, serba sedikit mengenai kaum tersebut. Okey, yang kedua kita tengok yang atas ni murut. Minta maaf ni. Ni kalau kamu tengok dalam buku teks kamu boleh nampak ni pasal ada gambar cikgu ni tak nampak. Okey, kaum murut ni tinggal di kawasan Tenom hingga ke Kalabakan. Kalau ikut cerita sejarah, murut ni diberikan oleh perkataan murut ni diberikan oleh orang Brunei juga, yang bermaksud orang bukit ataupun orang dari pendalaman pegunungan yang terpencil. Mana mungkin mereka ni kaum murut ni tinggal di kawasan yang tinggilah. Okey, seterusnya kita tengok Suluk. Suluk Okey, Suluk ni berasal dari Kepulauan Sulu, sebab tu dipanggil Suluk. Dan ramai yang menetap di kawasan pantai timur Sabah. Okey, kalau kamu tengok ni yang warna purple ni, ni kawasan ni kebanyakannya orang Suluk. Okey, seterusnya orang sungai. Okey, orang sungai ni kebanyakannya tinggal di kawasan Kinabatangan, Sungai Sungut, Sungai Paitan dan juga Sungai Labuk. Mereka ni dikenali dengan pelbagai nama lah, mengikut tempat tinggal seperti Dumpas, Bulu Dupi. Okey, kalau kamu tengok orang sungai ni ni taburan ya. Ni kawasan tengah ni. Tu kawasan orang sungai. Okey. Dan yang terakhir adalah orang Bajau ataupun Sama. Jadi terdapat dua pendapat lah tentang asal-usul orang Bajau ni, iaitu dari Sambungan ataupun Zambauga dan Johor. Kebanyakan orang Bajau ataupun Sama ni dia menetap di kawasan pantai timur dan juga pantai barat di Sabah. Ni kamu boleh tengok gambar dia. Okey. Keunikan kaum Bajau dan juga ataupun Sama ni tinggal di kawasan pantai barat Sabah ialah budaya dia menunggang kuda. Ni kamu kena tahulah, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, seterusnya okey, kepentingan sungai. Kita semua orang tahu sungai ni memang penting lah, tak kira lah dekat mana sekalipun, kawasan pendalaman ke bukan pendalaman ke. Jadi sungai ni memainkan peranan yang penting lah. Sungai ni lah kita punya jalan perhubungan, kita punya kawasan penempatan pun secara awalnya di sungai juga. Selain tu sungai ni juga sebagai tempat kita untuk cari rezeki. Sungai ni juga sebagai tempat untuk menjalankan kegiatan perdagangan dan juga aktiviti rekreasi.
Okey, kita tengok yang pertama, sungai, kegunaan harian. Okey. Sungai, sumber bekalan air untuk kita minum, mandi, basuh kain, basuh pinggan mangkuk. Kegunaan harian. Ni yang kedua adalah pengangkutan. Sungai ni sebagai jalan pengangkutan, nak bawa barang, nak bawa orang, nak berhubung daripada satu kawasan ke suatu kawasan yang lain. Yang ketiga adalah penempatan. Ni kamu boleh tengok gambar ni. Sungai ni ada orang bina kawasan penempatan di atas sungai. Ada yang dibina di pesisir sungai. Jadi sungai ni juga menjadi sebagai kawasan penempatan atau dikenali sebagai kampung air. Yang keempat adalah sumber rezeki. Sungai ni itulah tempat untuk kita cari sumber makanan. Kalau biasa kita, orang akan menjaring kan. Mula-mula cari untuk kegunaan sendiri. Kemudian ada lebihan, ada permintaan, boleh dijual pula kepada orang lain. Okey, seterusnya perdagangan. Okey, masyarakat menjalankan kegiatan perdagangan dan jual beli di sungai. Dah berzaman-zaman dah daripada dulu lagi, daripada kita belajar masa zaman kerajaan alam Melayu pun orang dah berdagang. Okey, dan yang terakhir adalah kegiatan rekreasi. Kalau di Sabah, dia ada pesta regata ataupun dan juga acara perahu berhias. Okey, jadi sungai ni memang memainkan peranan penting lah kepada Sarawak, masyarakat di Sarawak dan Sabah. Fungsi dia kekal sehingga hari ini. Dan ada persamaan dengan kawasan penempatan awal dan juga pengasasan kerajaan alam Melayu. Ni kamu kena tahu, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kesenian. Kesenian. Kita tengok Sarawak dulu yang mula-mula. Okey, kesenian. Kalau cerita pasal kesenian, barang-barang yang dihasilkan ni yang berkaitan dengan kesenian ni, dia ada mempunyai pelbagai kegunaan, mempunyai pelbagai kegunaan dan dihiasi dengan pelbagai motif yang menarik, corak-corak. Okey, pada peringkat awal dihasilkan untuk kegunaan sendiri. Jadi bila ada ada lebihan, ada permintaan, dikomersilkan pula. Okey, secara tak langsung dia akan menambahkan pendapatan masyarakat. Okey, kita tengok di Sarawak dulu. Okey, yang pertama ni tenunan kain. Okey, tenunan kain ni Puak Kumbu menghasilkan Puak Kumbu merupakan hasil kerja tangan kaum Iban. Puak Kumbu nama dia. Ni gambar dia. Okey, ia diperbuat daripada kain kapas. Puak Kumbu ni digunakan dalam pelbagai majlis, seperti kelahiran, perkahwinan dan juga kematian. Ni kamu tengok Puak Kumbu tadi. Ini gambar orang menenun kain Puak Kumbu. Okey, keringkam merupakan kerja tangan kaum Melayu. Ni dipanggil keringkam. Keringkam. Tadi itu Puak Kumbu, orang Iban. Ini keringkam. Okey, ini kita cerita pasal tenunan. Ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, keringkam ni kerja tangan orang Melayu yang diperbuat daripada pelbagai jenis kain, seperti kain kapas, kain sutera, kain tersebut disulam dengan benang emas, perak dan juga tembaga. Itu untuk tenunan kain. Ni kamu boleh tengok ni dalam buku teks kamu pada muka surat 192. Okey, yang kedua, kraft tangan. Okey, ni gambar ni ada gambar sintung duduk nama dia. Sintung duduk dihasilkan oleh kaum Iban untuk membawa benih padi. Lanji untuk membawa, sebelah ni adalah
Lanji. Lanji ini digunakan untuk membawa hasil padi. Basung yang sebelah ni. Basung ni digunakan untuk memburu. Ni tadi tu cerita pasal tenunan kain. Ini adalah kerah tangan. Ni semua benda ni dalam kesenian. Okey. Tu kamu boleh bacalah. Okey, baik. Orang Ulu pula menghasilkan bakul mereka dengan menggunakan manik, simbol-simbol naga, manusia, burung kenyalang dan harimau yang dihiasi pada bakul digunakan oleh golongan atasan. Jadi dia nak membezakan kraft tangan ni yang digunakan oleh orang biasa dan orang golongan atasan adalah simbol-simbol yang menghiasi kraft tangan tersebut. Okey, kaum Melanau menghasilkan penutup kepala iaitu dipanggil terendak. Ni topi ni. Terendak digunakan semasa kerja-kerja harian dan juga adat-adat tertentu termasuk dalam semasa pesta kaul. Tu cerita pasal kerah tangan. Okey, yang seterusnya pertukangan. Okey, di bawah ni adalah gambar tiang totem. Tiang totem ni dihasilkan oleh orang Ulu yang melambangkan status masyarakat. Hanya mayat golongan atasan boleh diletakkan tinggi di atas tiang ini. Dia tak tahulah cikgu dia letak macam mana, tapi cerita dia macam tu lah. Okey, di sebelah ni patung burung kenyalang. Patung burung kenyalang ni merupakan lambang kepahlawanan kaum Iban. Kiraan patung ini digunakan sebagai pemberi semangat lah kepada pahlawan Iban. Patung ini juga menjadi penjaga rumah panjang daripada semangat jahat dan juga penyakit. Okey, ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan, jadi kamu kena tahulah. Okey, tadi di Sarawak. Sekarang kita tengok di Sabah. Okey. Di Sabah kalau tenunan kain pula, kaum Merungus mengubah inavol dan menghasilkan selendang yang berwarna-warni. Ni gambar inavol. Ni gambar orang buat inavol ni. Okey. Kaum Iranun menghasilkan kain dastar. Kain dastar yang biasa digunakan sebagai tanjak. Tanjak ni pun orang Melayu pun ada pakai sebagai salah satu perhiasan ataupun pelengkap kepada pakaian tradisional Melayu. Okey. Yang kedua, ni kamu tengok ni pada muka surat 193 Okey, yang kedua kraft tangan. Okey, masyarakat di kawasan pedalaman menghasilkan bakul yang menggunakan pelbagai kegunaan seperti wakit. Ni wakit wakit untuk membawa barang yang besar. Tayin, ni tayin untuk membawa hasil dari kebun dan barang hantaran perkahwinan. Dan buan, ni buan seperti tempat menyimpan barang. Okey, kaum Bajau ataupun sama menghasilkan pelbagai barangan yang berwarna-warni dan daripada daun serdang seperti tikar pandan dan juga tudung saji. Tudung saji guna dia untuk apa? Tudung saji digunakan untuk menutup makanan. Okey, dari aspek pertukangan pula. Kesenian dari aspek pertukangan. Okey, kaum Bajau ataupun sama masih mewarisi cara pembuatan barangan besi seperti guk badi untuk memotong rumput dan pida untuk upacara perkahwinan. Ni guk, ni badi dan ini adalah pida. Okey, sedikit pengetahuan untuk kamu. Kamu boleh tengok dekat bawah sekali teks kamu. Jaket kulit kayu. Dulu pun dah ada jaket kulit kayu. Merupakan hasil kesenian yang dihasilkan oleh penduduk di pedalaman Sabah seperti kaum Murut. Okey, itu cerita pasal hasil kesenian. Jadi kamu kena tahulah, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Sebab hasil kesenian ni digunakan untuk kegunaan harian dan juga dalam upacara dan adat tertentu. Jadi kita kenalah menghargai warisan kesenian yang unik dan unggul ini. Okey, baik. Seterusnya, perayaan. Okey, masyarakat Sarawak dan Sabah dia ada
warisan perayaan yang penuh adat dan diamalkan sejak zaman berzaman dan juga kekal sehingga hari ini. Perayaan yang disambut ni mempunyai sejarah tradisinya yang tersendiri dan unik lah. Okey, contohnya kita tengok yang di Sarawak dulu. Okey, kaum Iban, Bidayuh dan orang Ulu merayakan pesta menuai atau gawai Dayak dia panggil. Okey, ni bagi masyarakat Iban pula, upacara miring diadakan semasa gawai Dayak. Upacara ini dilakukan untuk menyatakan rasa terima kasih kepada petara ataupun Tuhan. Salah satu keunikan gawai Dayak ialah acara kumang dan keling gawai, iaitu pemilihan ratu cantik dan juga jejaka tampan. Ini gambar peserta dalam kumang gawai lah. Okey, kaum Bisaya, ni kamu tengok dalam buku teks kamu, muka surat 194. Okey, kaum Bisaya dan Kedayan mengadakan pesta babulang dan makan tahun. Pesta babulang dan makan tahun. Okey, pesta babulang ni dia merupakan pesta menuai lah. Manakala makan tahun ni sebagai tanda kesyukuran atas hasil yang diperolehi oleh petani. Kalau kaum Melanau pula, dia mengadakan pesta kaul yang bertujuan untuk elakkan malapetaka buruk ataupun roh jahat yang dipanggil sebagai ipok. Okey, kat bawah ni adalah gambar acara pesta babulang dan di sebelah ni adalah gambar acara tibau yang diadakan sempena pesta kaul. Okey, kita teruskan lagi. Ni pun kamu kena tahu, kadang-kadang ditanya dalam soalan. Okey, di Sabah. Di Sabah pesta keamatan diraikan oleh penduduk Kadazan Dusun dan juga Murut. Perayaan ni merupakan simbol kesyukuran untuk meraihkan semangat padi atau Bambazon atau Bambarayon. Okey, upacara kesyukuran ini kepada semangat padi ini dijalankan oleh Bobo Hizan ataupun Bobo Lian. Dengan melakukan upacara kesyukuran ini, penduduk berharap agar tahun yang ke depan mereka akan mendapat lebih lagi banyak keuntungan dalam hasil tuaian padi mereka. Antara acara lain ataupun pesta lain yang ada dalam perayaan ini, antaranya adalah pertandingan Ratu Cantik atau Unduk Ngadau. Jadi acara ini berkaitan dengan asal-usul pengorbanan Hominodun. Jadi ini adalah gambar peserta untuk Unduk Ngadau. Dia punya peserta Ratu Cantik dia lah. Okey, di bawah ni pula gambar pesta Regatta Lepak, dan merupakan perayaan memperingati peranan lepa dalam kehidupan kaum Bajau ataupun Sama di pantai timur Sabah. Dalam perayaan ini, kaum Bajau atau Sama akan menghiasi lepa mereka. Ni lepa mereka ni, menghiasi lepa mereka. Selain itu, pelbagai acara lain diadakan seperti perlombaan perahu. Ni gambar dia lah. Okey, apa dia regatta ni? Regatta ni perlombaan perahu lah. Okey, ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Jadi kamu kena tahu juga. Okey, sekarang kita tengok tarian pula. Okey, tarian di Sarawak. Okey, di Sarawak ni kepelbagaian kaum di Sarawak ni membawa kepada kelahiran pelbagai persembahan tarian yang unik dan menarik. Hari ni kita dapat tengok lah daripada sudut pakaian dia, alat-alat yang digunakan, rentak tarian dia yang berbeza antara satu sama lain. Okey, yang pertama, ni kamu boleh tengok pada muka surat 196. Okey, yang pertama adalah ngajat. Ngajat ni tarian orang kaum Iban dan juga orang Ulu. Jadi tarian ngajat ni dia ada lagi nama lain dia. Kadang-kadang pun ada ditanya dalam soalan. Jadi ini kamu boleh
baca. Tarian ngajak ni secara umumnya sebagai pemberi semangat lah kepada para pejuang yang hendak pergi berperang. Okey, yang kedua, tarian Datum Julut. Tarian Datum Julut ni, tarian ni sebagai lambang kegembiraan dan terima kasih. Penari dia wanita yang memakai pakaian berwarna-warni dengan perhiasan kepala. Jadi ada bulu-bulu burung kenyalang ataupun dipanggil burung enggang, digunakan semasa menari. Okey, tarian ini diiringi oleh alat muzik tradisional iaitu sape. Ni gambar dia kat atas ni. Ni gambar penari tarian Datum Julut. Okey, di bawah ni kita tengok pula bermukun. Bermukun ni adalah acara bergendang. Nama lain dia bergendang. Okey, keunikan bermukun ni ialah gendang dia dipalu oleh wanita dan penarinya hanya lelaki. Gendang tu wanita yang palu, yang menari itu orang lelaki. Tarian ni biasanya ditarikan semasa majlis perkahwinan. Semasa bermukun, para pemukul gendang akan berbalas pantun. Ni adalah di Sarawak. Ngajat tarian Datum Julut dan juga bermukun. Ni pun kamu kena tahu, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, seterusnya. Okey, di Sabah. Di Sabah ada 3 tarian juga. Yang pertama adalah Sumazau. Tarian ni adalah tarian kaum Kadazan Dusun. Kamu tengok pada muka surat 197. Okey, ada pelbagai variasi lah tarian ni. Dia mengikut kawasan. Jadi berbeza-beza lah. Tarian ni ditarikan semasa pesta keamatan dan juga majlis keramaian. Okey, perkataan Sumazau tu dia ambil daripada perkataan sazau yang merujuk pada pergerakan tangan penari seperti seekor burung helang. Ni gambar dia lah, kamu boleh tengok. Okey, yang kedua, Magunatip. Magunatip ni ditarikan oleh kaum Murut di kawasan Pendalaman. Okey, tarian ni menggunakan 2 batang buluh. Dekat bawah dia ada orang menggerakkan buluh dan mereka akan menari di atas di antara buluh tersebut. Okey, seterusnya Limbai. Limbai ni tarian kaum Bajau ataupun Sama dari pantai barat Sabah, ditarikan secara berpasangan. Okey, pasangan wanita akan memakai saripak iaitu hiasan di kepala, dan tarian ini ditarikan semasa majlis perkahwinan dan juga majlis keramaian. Jadi keunikan tarian di Sabah dan Sarawak ni muncul daripada kepelbagaian penduduknya yang kreatif dan mengatur gerak tari yang mempunyai tujuan tertentu. Jadi keunikan warisan tarian ni pun juga kita kena hargai dan juga perlu diteruskan dan diwarisi sehingga hari ini. Okey, seterusnya kita tengok seni bena. Okey, daripada segi aspek seni bena, kita tengok yang mula-mula di Sarawak. Okey, di Sarawak terdapat pelbagai juga bentuk seni bena. Jadi semuanya unik-unik. Antaranya ada rumah panjang, ada rumah tinggi dan juga ada rumah baru. Okey, kita tengok yang pertama. Kamu buka muka surat 198. Okey, ini gambar rumah panjang. Memang panjang lah rumah ni. Ni satu deret ni kan. Rumah panjang. Okey, rumah panjang ni merupakan seni bina kaum Iban, Bidayuh dan juga orang Ulu. Okey, ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Jadi kamu kena baca. Okey, rumah panjang ni dibina untuk tujuan keselamatan dan juga pertahanan serta mewujudkan kerjasama dalam kalangan penduduk di rumah panjang sebab mereka duduk sekali.
Okey, fungsi dia selain menjadi tempat tinggal, rumah panjang ni merupakan tempat berinteraksi lah dan juga mengadakan acara-acara perayaan. Bahan dia dibuat daripada kayu keras yang digunakan, terutama kayu belian. Atap dia dibuat daripada daun tebal seperti daun rumbia. Dulu-dulu tak ada lagi atap macam sekarang. Jadi dulu-dulu mereka menggunakan daun rumbia. Ni adalah gambar dia lah, gambar rumah panjang. Jadi kamu boleh tengok lah. Okey, seterusnya rumah tinggi. Ni gambar rumah tinggi pada muka surat 199. Okey, rumah tinggi ni merupakan hasil binaan kaum Melanau. Rumah ni dibina tinggi lah. Sebab tu dia panggil rumah tinggi. Tiang dia tinggi, iaitu 10 meter. 10 meter dari tanah. Tujuan apa? Untuk mengelak serangan daripada musuh. Jadi pembuatan dia menggunakan kayu keras dan bulat seperti kayu belian dan menjadi bahan utama dalam pembuatan rumah ini. Okey, seterusnya rumah baruk. Okey, rumah baruk ni merupakan seni bina yang tersendiri dihasilkan oleh kaum Bidayuh. Okey, bentuk dia bulat. Kalau kamu tengok rumah baruk ni dia bulat dan puncak dia seperti kon. Yang dihiasi atas ni ada lambang burung kenyalang ataupun burung enggang. Okey, apa fungsi rumah ni? Rumah ni berfungsi menjadi tempat menyimpan tengkorak. Dia ada menyimpan tengkorak, simpan senjata api, pusat ritual, tempat mesyuarat dan juga majlis sosial yang lain. Okey, bahan untuk buat menghasilkan rumah baruk ni kayu keras, kayu belian ataupun kayu keras ataupun belian yang digunakan untuk membina baruk. Jadi atap dia ni dibuat daripada daun rumbia dan juga dinding dia dibuat daripada buluh. Jadi nampak kreatif dekat situ. Jadi pembinaan rumah di Sarawak ni mempunyai persamaan lah dari segi bahan-bahan yang digunakan. Namun begitu, setiap kaum ni dia ada kebijaksanaan dia tersendiri untuk menghasilkan seni bina yang tersendiri. Okey, itu di Sarawak. Okey, kita tengok pula di Sabah. Okey, di Sabah terdapat juga rumah panjang. Tapi rumah panjang dia ada reka bentuk tersendiri dia lah dan keunikan dia tersendiri. Okey, di Sabah ada rumah panjang yang nama dia rumah panjang Rungus. Okey, dia dibina oleh kaum Rungus. Sebab tu dipanggil rumah panjang Rungus. Rumah panjang dikenali sebagai Vinatang. Kaum Rungus juga memandang rumah panjang yang dikenali sebagai Vinatang. Okey, apa keistimewaan rumah panjang Rungus ni? Ni kamu boleh tengok daripada buku teks kamu, muka surat 200. Okey, keistimewaan dia rumah panjang Rungus ni, dia bilik tidur dia dibina dengan kedudukan kepala pada sudut tepat arah ke Gunung Kinabalu. Macam mana mereka maksudnya arkitektur mereka masa tu nak membina tu. Okey, fungsi dia rumah panjang ni menjadi kediaman dan kubu pertahanan daripada serangan musuh. Jadi apa tujuan kaum Rungus buat rumah panjang ni? Salah satunya adalah untuk wujudkan semangat kerjasama dan melindungi ahli yang tinggal sini. Okey, dia dibina menggunakan kayu bulat, buluh, kulit kayu dan juga daun nipah. Ni kamu boleh tengok pada muka surat 200. Okey, seterusnya rumah panjang murut yang di atas ni. Ni ada gambar cikgu ni, tak nampak. Kamu boleh tengok buku teks kamu. Okey, kaum Murut juga membina rumah panjang. Dan ada pelbagai nama merujuk kepada rumah panjang Murut seperti Tulus dan juga Pahun. Ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, fungsi rumah panjang ni dibina atas faktor keselamatan dan juga pertahanan. Keunikan rumah panjang ini boleh dilihat dengan pintu rumahnya yang dibina di
tepi rumah dan terdapat ruang memanjang yang memisahkan bilik-bilik keluarga. Mana ada ramai keluarga yang tinggal di dalam sebuah rumah ini. Okey, bahagian tengah dia terdapat tempat pertemuan dan juga lantai untuk tarian dan lansa. Okey, dibuat daripada kayu bulat, kulit kayu dan juga daun tolidus. Ni kalau kamu boleh tengok dia punya peta lah, lebih kurang peta pelan rumah panjang murun. Okey, seterusnya lepa. Lepa ni ni tadi yang kita tengok sebelum tadi. Lepa ni merupakan perahu yang dibuat oleh kaum Bajau sama di pantai timur Sabah yang bukan sahaja untuk mengangkut barang tetapi dijadikan sebagai tempat kediaman. Maknanya bukan sekadar nak pengangkutan atau mengangkat barang. Lepa ni juga rumah lah, senang cerita. Okey, dia berbuat daripada pelbagai jenis kayu seperti kayu obak suluk, seraya, mata-mata dan juga gagir. Bahagian atap dia ni, dia berbuat daripada daun nipah. Apabila lepa hendak dibuat, beberapa perkara perlu diberi perhatian seperti hari, bulan untuk mengambil kayu dan juga bahan-bahan lain untuk membuatnya. Okey, jadi kita dah tengoklah dari yang mana masyarakat Sabah, Sarawak dan Sabah ni mereka menggunakan kebijaksanaan mereka dalam memanfaatkan sumber alam sekitar untuk meneruskan kelangsungan hidup. Mereka juga menerima pengaruh luar terutama daripada alam Melayu untuk meningkatkan kualiti hidup mereka kepada yang lebih baik. Hal ini menyedarkan kita bahawa kerajinan dan juga sikap keterbukaan mereka membantu mereka untuk memajukan diri dan juga negara. Okey, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kita dah tengok keunikan masyarakat Bumiputera di Sarawak dan Sabah. Kita dah tengok daripada segi masyarakatnya, kepentingan sungai, kesenian, perayaan, tarian dan juga seni bena. Okey, baik, kepada pelajar cikgu, sila lengkapkan tugasan yang cikgu berikan. Okey, jika anda semua faham dengan video saya, berminat dengan video saya, jangan lupa like, subscribe dan juga share video saya. Sehingga kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Setakat ini saja pembelajaran kita. Terima kasih. Bye-bye.